Kita tengok mekanisme dehydration of alcohol, preparation of alkene. Okay, so macam mana kita nak hasilkan alkene daripada alkohol. Okay, so reaction dia adalah alkohol kita react dengan concentrated sulfuric acid yang heated, so kita akan dapat alkene lah. Okay, so konsep kat sini adalah kita akan buat elimination reaction. So kita akan eliminate H2O. Okay, kita akan eliminate H2O daripada alkohol ni. So side product dia kita akan dapat water lah. Okay, so untuk mekanisme, first step adalah protonation of alcohol. Okay, so kita nak menghasilkan protonated alcohol lah daripada alkohol ni. Jadi dia punya step dia adalah daripada alkohol. Okay, jadi pada oksigen ni kita kena tunjuk dia punya lone pair elektron kat sini. Okay, lepas tu dia akan react dengan sulfuric acid. Okay, dia akan react dengan hidrogen daripada sulfuric acid ni. Okay, jadi apa yang dia akan buat adalah alkohol ni dia akan ambil hidrogen daripada sulfuric acid ni. Okay, jadi arrow dia mesti daripada oksigen kepada hidrogen. Okay, sebab pergerakan arrow mesti sentiasa daripada tempat yang banyak elektron kepada tempat yang kurang elektron. Okay, from the higher density of electron to the lower density of electron. Okay, jadi arrow ni dia akan serang, serang hidrogen, serang dan ambil. So hidrogen ni akan diambil dan akan di-attach pada alkohol ni. Jadi dua elektron pada bond ni akan free dan akan diberikan kepada oksigen. Okay, jadi produk yang terhasil. Okay, jadi dia dah ambil hidrogen tadi, dia akan attach pada oksigen. Sekarang oksigen hanya tinggal satu lone pair sahaja. Okay, dan oksigen ni nanti dia akan bercharge positif. Okay, sebab dia dah kekurangan dua elektron ni. Okay, so inilah kita panggil protonated alcohol. Okay, so hidrogen pada sulfuric acid tadi dah diambil, jadi dia akan tinggal okay, so dia akan tinggal macam ni lah. Okay, step yang kedua adalah formation of carbocation. Okay, so kita nak hasilkan carbocation pada protonated alcohol ni. Jadi kita nak buang ni. Okay, kita nak buang protonated alcohol ni. Jadi macam mana cara nak buang dia? Okay, jadi apa yang dia perlu buat adalah dia kena buang ni. Yang ini yang kita tak nak ni. Okay, OH2 plus ni kita tak nak. Jadi kita kena putuskan ikatan antara C dengan O. Jadi macam mana cara nak putuskan ikatan? Dua elektron ni akan diberikan kepada oksigen. Sebab oksigen ni dia dah tak cukup elektron. Okay, jadi arrow mesti daripada bond kepada oksigen. Okay, so dia dah bagi dua-dua elektron tu kepada oksigen. Jadi kita akan dapat carbocation lah. Sini akan bercharge positif. Okay, karbon tu dah tak cukup elektron, jadi dia akan bercharge positif. Okay, dan O ni dah dapat 2 elektron, so dia akan jadi H2O. Okay, so bila kita dah dapat carbocation, okay, jadi kita nak hasilkan dia jadi alkene lah. Kita nak cukupkan bond dia. Jadi apa yang kita perlu buat? Step yang ketiga. Okay, so kita ambil carbocation ni. Okay, jadi sekarang kalau kita tengok pada carbon yang kedua kat sini, dia tak cukup bond lah. Jadi kita kena buat double bond antara carbon 1 dengan carbon 2 ni. Jadi nak buat bond di sini, dia perlukan elektron. Jadi mana dia nak dapatkan elektron, dia kena minta daripada jiran sebelah. Okay, sama ada dia minta daripada bond kat sini, sini ataupun sini.
Okay, jadi macam mana cara dia nak ambil elektron ni? So, kita kena remove hidrogen kat sini. Okay, jadi cara nak remove, kita akan react dengan water. Okay, so O yang bercharge negatif ni akan serang hidrogen yang bercharge positif, serang dan ambil. Jadi hidrogen ni dah tak ada. So, 2 elektron ni boleh diberikan pada bond kat sini untuk dihasilkan double bond. Okay, jadi terhasillah double bond pada karbon 1 dan karbon 2. Okay, so kita akan dapatlah final product yang kita nak, iaitu alkene. Okay, so dah settle kita punya mekanisme untuk dehydration of alcohol. Okay, contoh yang kedua, kalau yang melibatkan ada rearrangement. Okay, jadi kalau kita tengok alkohol yang ini, okay, produk yang terhasil adalah, okay, so kalau kita buang OH pada karbon pertama, so kita akan dapat double bond pada karbon pertama dan karbon kedua. Okay, so double bond tu akan akan dihasilkan pada karbon pertama dan karbon kedua. Okay, so ini adalah before rearrangement. Tapi kalau kita buat rearrangement, kita akan dapat produk. Okay, double bond akan dihasilkan pada karbon kedua dan karbon ketiga. Okay, so dia boleh buat rearrangement lah kat sini. Okay, so kita akan dapat produk yang lebih stabil. Okay, so kita follow Zeth rule. Produk yang kedua ni dia lebih banyak alkyl group, okay, yang attach pada karbon-karbon double bond. So dia ada 1, 2, 3 alkyl group. Okay, jadi dia lebih stabil, so dia akan jadi major product. Okay, tapi kalau produk yang pertama ni, yang before rearrangement ni, dia hanya ada 1 sahaja alkyl group. Okay, so dia akan jadi minor product. Okay, jadi untuk buat mekanisme untuk reaction ni, kita kena buat rearrangement lah untuk dapatkan major product. Okay, so kita ambil kita punya alkohol. Okay, react dengan sulfuric acid. Okay, so oksigen yang banyak elektron akan serang hidrogen yang kurang elektron, serang dan ambil. So hidrogen ni akan hilang. So 2 elektron akan diberikan kepada oksigen. So kita akan dapat protonated of alcohol. Okay, lepas tu kita buat formation of carbocation. So kita hilangkan H2O+. Okay, so kita nak putuskan ikatan antara C dengan O. Okay, jadi 2 elektron akan diberikan kepada oksigen yang tak cukup elektron. So ikatan kat situ akan terputus, so akan terhasillah carbocation. Okay, jadi sekarang kelas of carbocation kita ini adalah primary carbocation. Okay, jadi kita kena cuba alihkan ke kiri atau ke kanan. So, kalau dia akan dapat lebih stabil, rearrangement. So, kalau kita alih ke kiri, okay, carbocation ni kita alih ke kiri, so kita akan dapat secondary carbocation. Jadi, kita kena buat rearrangement. Okay, jadi kena tambahlah. Okay, step yang ketiga, rearrangement. Okay, so kita nak alihkan apa? So, kita nak tukar kedudukan plus dengan hidrogen. Jadi, rearrangement ni namanya adalah hydride shift. Okay, so kita buat rearrangement.
Okey. So kita just tukar je. Okey, hidrogen alih kepada karbon pertama, yang plus ni kita alih kepada karbon yang kedua. Okay, plus letak pada karbon kedua. So karbon pertama dah ada 3 hidrogen macam tu. Okey, so kita akan dapat more stable carbocation iaitu secondary carbocation. Okey, lepas tu kita nak buat formation of alkene, kita nak hasilkan alkene. So kita boleh buat double bond. Sama ada kita nak buat double bond pada karbon yang pertama kat sini. So kita ambil hidrogen pada karbon yang pertama. Dan kita juga boleh buat double bond pada karbon kedua kat sini. So kita kena ambil hidrogen daripada karbon ketiga ni. Okay. So kalau kita nak dapatkan major product, bermaksud kita kena buat double bond di sini lah. Jadi kita kena ambil hidrogen pada karbon ketiga kat sini. Okay. So kita nak buat double bond di sini untuk dapatkan major product. Jadi kita perlukan elektron daripada karbon yang ketiga ni lah. Jadi kita kena buang dulu hidrogen ni. Macam mana cara nak buang? Water akan ambil. Okay, jadi water akan serang hidrogen dan ambil. So dua elektron yang free ni dapat diberikan pada bond kat sini untuk hasilkan double bond. Okay, so kat sini akan terhasil lah double bond. Okay, so kita akan dapatlah kita punya major product. Okay, kalau kita nak buat major product lah. Kalau soalan minta minor product, kita kena ambil hidrogen pada karbon pertama. Okey, jadi itu sahaja mekanisme untuk preparation of alkene, iaitu dehydration of alcohol. So harap video ni dapat membantu.